Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Nina hari ini nak terangkan macam mana cara-cara nak jawab soalan-soalan di dalam Digital Competency Score ataupun skor Digital Competency yang seperti yang telah cikgu berikan dalam taklimat tempoh hari. Okey, untuk murid-murid yang dah berjaya daftar, okey, terus boleh pergi masuk ke dalam laman web DCS dengan menaip dcs.moi.edu.my dan anda akan dibawa kepada laman ini. Log masuk sebagai murid, tapi Hero Bring Back the Sun Digital Competency Score. Login dengan username ni, gunakan nombor MyKit dan kata laluan password menggunakan 4 digit terakhir MyKit dan klik pada login. Anda akan dibawa kepada laman yang pertama ni, kembalikan matahari. Dekat atas ni akan ada keluar nama awak dan dekat sini ada stage, 20 stage yang awak perlu selesaikan sebelum awak boleh dapat sijil. Okey, awak boleh tukar awak punya bahasa kepada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dan awak boleh klik exit. Ingat untuk klik exit bila awak dah selesaikan stage. Okey, baik, untuk mulakan awak tekan play kat sini. Dan kita akan pergi kepada stage yang pertama. Okey, stage yang pertama awak baca ni ada conversation antara dua kelompok ni dan awak perlu mulakan stage yang pertama. Okey, baca soalan, dia kata baca soalan yang diperlukan tu. Tak semua orang mempunyai susunan soalan yang berbeza. Tak sama ya. Nombor yang ada dekat atas ni adalah countdown dia, timer dia untuk anda selesaikan stage yang diberi. Ada 20 stage, dalam setiap stage tu ada bilangan soalan yang berbeza-beza. Okey, ada 5, ada 4, ada 1, ada 2. Jadi bergantung kepada level untuk stage tu. Okey, jadi awak baca soalan. Okey, cikgu takkan baca soalan ni, cikgu akan tunjuk saja hint-hint dia. Okey, kalau untuk soalan yang macam ni, bila dia keluar gambar, kalau ada tambah ni, maksudnya kita nak tambah tab dekat window ni. Okey, kita nak tambah tab dekat window ni. Bila awak klik tab tu, bila awak klik tambah tu, dia akan keluar tab yang baru kat sini. Kalau klik lagi, dia akan keluar tab baru. Macam awak buat dekat Chromebook tu. Kan cikgu selalu kata add new tab. Okey, kalau yang ada lambar yang macam ni, maksudnya awak nak refresh. Okey, nak refresh, katalah laman tu keras, tiba-tiba awak nak refresh laman tu supaya dia boleh kembali kepada asal. Okey, yang bintang ni maksudnya awak suka laman tu. Okey, contohnya We Are Winners ni awak suka, awak kliklah laman tu so that awak boleh datang balik dekat laman tu bila-bila masa awak suka. Dan juga bila awak nampak gambar rumah ni, maksudnya awak kembali kepada home. Selalunya kalau komputer kita, bila kita klik kembali kepada home, dia akan terus pergi kepada Google. Bergantung kepada browser yang awak gunakan. Baik, kita akan teruskan. Kalau yang macam ni awak baca soalan sendiri, yang ni sama. Okey, ikon refresh, ikon suka simpan, ikon rumah ataupun home dan juga ikon history ataupun sejarah untuk tengok laman-laman yang sebelum-sebelum ni. Okey, yang ni pula yang ini ikon backward, yang ini ikon forward, pergi ke belakang, pergi ke depan, refresh dan juga home. Okey, soalan baca sendiri. Yang ini adalah backward, ini adalah forward, refresh dan juga home. Tengok soalan ni betul-betul apa yang soalan tu inginkan. Okey, setelah selesai stage 1, dia akan cakap tanya selesai stage 1 dan awak akan klik untuk terus pergi kepada stage yang kedua. Okey, ini dia tanya pasal awak bertugas kat makmal sekolah, amal komputer sekolah pula. Tapi dia nak tengok awak punya kemahiran ICT dekat sini. Okey, biar awak baca soalan, apa yang dia nak ialah seret dan letakkan gambar. Jadi ada gambar dekat tengah-tengah ni, awak perlu seretkan, drag gambar ni ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Ingat dulu kalau awak belajar dekat dalam makmal komputer ataupun dekat dalam bilik frog, kan cikgu kata drag masuk ke kanan, drag masuk ke kiri. Itu cara dia awak gunakan. Sebab tu sesuai pakai laptop. Okey, awak boleh pakai cursor pada awak punya notebook ataupun laptop ataupun awak boleh pakai mouse. Baik, kita sambung. Seterusnya yang ini pun sama, awak seret ke kiri ataupun ke kanan dan jangan lupa selepas tu awak kena klik butang hantar, baru dia pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Yang ini pun sama, seret ke kiri dan ke kanan, hantar, seret ke kiri dan ke kanan. Mana satu yang betul, mana satu yang salah. Sepatutnya awak boleh fahamlah keadaan dan situasi yang dia bagi tu. Okey, yang ini pun sama, seret ke kiri ke kanan, tekan bukan hantar. Yang ini pun sama, yang ini pun sama.
Okey, bila awak dah selesai stage yang kedua, dia akan tulis macam ni, tahniah anda sudah selesai menjawab. Dia tak akan bagi markah awak. Awak akan dapat markah yang akhir pada hujung selepas awak selesai 20 soalan, 20 stage. Okey, kita pergi kepada stage yang ketiga. Stage yang ketiga ni dia nak uji IQ ICT awak. Okey, pilih dua gear yang digabungkan dengan landasan dan gear tersebut akan bertukar tempat. Macam mana nak awak boleh tarik awak boleh tarik gear ni ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi antara yang jawapan yang dia bagi 4 ni, yang mana yang paling sesuai. Dia macam game tapi sebenarnya dia uji awak punya IQ. Okey, jadi awak pilih jawapan yang betul yang mana satu, lepas tu awak klik butang hantar. Katalah awak tak setuju dengan placing yang awak dah tarik. Contohnya awak dah tarik hitam ni ke sini, lepas tu awak dah tarik kuning ni ke sini. Okey, awak dah buat tapi awak macam tak suka, awak boleh klik balik butang semula dan awak buat semula. Okey, jadi bila awak try and error macam tu, awak pilih antara A, B, C, D, mana jawapan yang paling tepat dan betul. Okey, seterusnya. Okey, untuk stage yang ketiga tu dia punya satu soalan je, tapi sebelum-sebelum ni pengalaman cikgu memang murid akan sangkut lama dekat soalan stage yang ketiga tu. Jadi awak buat betul-betul macam mana. Okey, kita pergi pada stage yang keempat. Okey, jawab soalan-soalan berikut. Awak klik pada gambar tangan tu, dia akan keluar. Okey, dia kata pilih perkataan dengan font garis bawah, underline. Okey, kalau dekat dalam Microsoft Word dia ada tulis perkataan macam ni, you, macam tu. Ataupun kalau B ni maksudnya bold. Kalau I ni maksudnya italic, dia sengit. Okey, jadi sekarang ni pilih antara perkataan Mars ni yang mana satu yang perkataan dia underline ataupun bergaris bawah. Lepas tu jangan lupa klik butang hantar untuk pergi kepada soalan seterusnya. Okey, yang ni juga mana satu font yang tebal, bold. Tadi cikgu dah tunjukkan U, B ataupun I. Yang ni pun sama. Yang mana font condong maksudnya yang italic tu tadi. Awak boleh tengok sendiri mana font condong dan awak klik butang hantar. Baik. Ini adalah kemahiran Microsoft Word ataupun kemahiran penggunaan Microsoft di dalam komputer. Microsoft Word, Microsoft Microsoft PowerPoint. Okey, jadi banyak ikon-ikon yang ada dekat dalam komputer. Jadi awak boleh tengok awak punya Microsoft Word yang ada dekat dalam komputer awak. Lepas tu awak tengok yang mana satu ikon copy. Gambar gunting ni ke ataupun gambar dua objek ni ke, kan ada dua kertas yang sama ni. Lepas tu satu lagi kertas tapi ditampal ke atas board. Jadi mana satu jawapan yang paling tepat untuk perkataan copy? Copy tu maksudnya disalin semula. Okey, diduplikat ataupun disalin semula. Jadi pilih antara tiga ni mana yang betul. Okey, seterusnya cut. Cut maksudnya potong. Tengok pilih mana ikon yang betul. Okey, lepas tu paste maksudnya tampal. Okey, dah copy tadi nak tampal. Jadi yang mana jawapan yang betul? Okey, lepas tu dia dah tanya kat mana satu nak cut, kat mana nak satu copy, kat mana nak satu paste kan. Ni dah ada jawapan dia. Jadi sekarang dia suruh awak potong dan tampal Neil Alden Armstrong. Awak dah pergi pada soalan ni, nampak ni ada button kat atas ni. Awak dah cikgu tak pasti awak boleh patah balik ke soalan tadi ke tidak. Okey, sebab selalunya bila kita dah hantar, kita tak boleh nak rehantar ataupun resubmit. Okey, jadi sekarang ni dia nak awak potong. Dia nak awak potong dan juga dia nak awak tampal, cut dan juga paste nama tu dekat sini. Jadi awak cari nama Neil Alden Armstrong tu. Lepas tu Neil Alden Armstrong ni awak potong, lepas tu awak paste dekat sini. Macam mana cara dia? Okey, buat sendiri nanti. Lepas tu klik hantar. Baik. Okey, soalan ni pun sama, disuruh salin. Yang tadi potong, yang ni salin dan tampal. Okey, di perkataan Professor University. Cari perkataan Professor University, lepas tu awak salin, lepas tu awak tampal ke dalam kotak putih yang diberikan dan klik hantar. Okey, jadi bila awak dah selesai yang tu, awak dah berjaya hingga stage yang keempat dan habis tahniah. Awak dah sudah jawab. Okey, kita pergi kepada stage yang kelima. Baik, tiga gambar di bawah menunjukkan perbezaan berat berapa jenis planet. Okey, ni ada
dia suruh awak tengok ni. Ni dari apa? Dari ni skill awak untuk menguji mana satu planet yang mana yang paling ringan. Okey, dia dah bagi kat sini dalam dekat dacing ni. Okey, dia dah bagi. Jadi awak kena tengok. Okey, yang ni purple ni dengan merah ni, merah lagi berat, tapi bila dia duduk dengan oranye ni, dia sama je berat dia. Tapi bila purple ni tadi dia duduk dengan hijau ni, dia jadi lebih berat daripada hijau. Jadi awak kena susun yang mana satu. Awak kena cari yang mana satu yang paling ringan. Ni uji diri, uji diri. Okey, macam teka-teki. Okey, tapi awak kena pilih jawapan yang betul. Okey, so satu saja jawapan dia, satu je saja soalan dia, dan awak terus dapat selesai kepada stage yang kelima. Kita pergi kepada stage yang keenam. Okey, stage yang keenam, jawab soalan-soalan ni. Alright, ini etika menggunakan internet dan juga komputer dan juga peranti. Etika awak selalu nampak dekat mana-mana kita ada akta kerahsiaan untuk peranti-peranti ataupun untuk penggunaan info ataupun mesej ataupun internet yang kita guna di rumah. Okey, lebih-lebih sekali dengan waktu sekarang ni kan. Suruhanjaya Komunikasi pun dah kata jangan sebar benda yang tak sahih. Jangan sebar. Okey, jadi sekarang ni dia kata awak dapat mesej macam ni. Okey, jom jumpa tengah hari ni di Cafeteria SC. Okey, awak tak tahu nombor ni. Nombor ni tidak diketahui. Jadi apa sebenarnya yang sepatutnya awak buat? Awak kena balas ke, awak kena forward ke, ataupun awak kena save, lepas tu maklum kat ibu bapa, atau awak pergi terus dekat kafe SC tu tanpa memberitahu kepada siapa-siapa. Lepas tu awak submit. Pilih jawapan yang paling bernas, paling betul, paling menunjukkan etika yang betul menggunakan telefon bimbit. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya. Ni dia nak buat password. Jadi password mana yang password mana yang lemah? Lemah tu maksudnya senang dicerobohi oleh orang lain. Senanglah orang nak hack dia. Apa password yang lemah tu? Okey, selalunya macam inilah perkataan. Cikgu bagi contoh perkataan macam ni, password. Okey, password kau apa? Password. Tak bolehlah macam tu. Senang sangat tu, senang orang nak tiru. Jadi yang tak kata laluan yang lemah tu disuruh seret. Disuruh seret maksudnya ambil kata laluan tu masukkan ke dalam tong sampah. Okey, awak nampak kat sini ada 0/5, maksudnya dia nak 5 password yang lemah. Okey, lepas tu pergi dekat soalan yang seterusnya, dia nak password yang kukuh pula. Password yang kukuh. Okey, 5 juga masuk dekat dalam vault ni, dekat dalam peti besi ni. Selalunya macam inilah kombinasi password yang ada huruf besar, huruf kecil, okey, kombinasi aksara. Sebab tu dia selalu sebut aksara. Kau belajar masa darjah 4 dulu. Aksara merangkumi huruf, nombor, simbol. Okey, jadi masukkan dekat dalam peti besi ni dan klik butang hantar. Right, jadi awak dah selesai kepada stage yang ke-6. Kita teruskan stage yang ke-7. Dia kata bilang jumlah bintang dan lengkapkan jadual. Okey, awak kena tulis kat sini. Dia kata bilang jumlah bintang berbucu 4, 5 dan 6, taikkan jawapan ke dalam jadual ini. Okey, dia ada perbezaan. Satu disuruh awak kira bucu, satu disuruh awak kira warna. Okey, jadi dia akan a bit confusing kat sini, tapi awak kena cepat. Okey, cari 4 dulu. 1, 2, 3. Okey, betul cari dulu. Ni kan 4 bucu. 1, 2, 3. Jadi awak tulis jawapan awak kat sini 3. Okey, seterusnya cari yang 5 bucu, cari yang 6 bucu. Okey, dia akan ada awak kena type jawapan kat sini. Lepas tu disuruh awak kira yang ikut warna pula. Yang mana warna biru, putih dan juga oranye. Jadi jangan confuse lah pula. Jangan confuse. Okey, jawab je dengan tenang dan berhati-hati. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Yang ini pun sama. Okey, dia suruh awak kira ikut bucu dan juga ikut warna. Okey, 2 soalan saja untuk stage yang ke-7. Tahniah anda selesai menjawab. Kita pergi kepada stage yang ke-8. Okey, ini dia. Ada a bit about calculation. Okey, mengira. Tengok dia kata harta yang anda harus ambil untuk memaksimumkan nilai penjualan seret harta ke dalam
peti harta karun. Dia banyak suruh awak guna serit ni. Jadi awak kena serit sama ada emas, berlian, perak, artifak atau senjata, seret masuk dalam ni. Tapi nak seret, boleh seret 20 kilo saja. Jadi kalau awak tambah ni semua ni, dia lebih daripada 20 kilo. Jadi macam mana nak letak 20 kilo dekat dalam ni? 20 kilo. Tapi nak pastikan nilai jualan tu adalah yang paling tinggi, paling maksimum. Jadi awak buat calculation, awak tambah tolak. Awak buat macam mana supaya dapat 20 kilo dan nilai jualan tu maksimum mungkin. Dan hantar. Okay, dia macam ada ilmu matematik sikit, tapi dalam masa yang sama ada ICT skills kat situ. Okay, satu soalan untuk level 8 tanya. Selesai. Okay, pergi kepada stage yang ke-9. Adakah tindakan yang berikut betul atau salah? Dia sama macam stage yang kedua tadi. Stage yang kedua atau yang ketiga tadi, dia suruh awak seret. Maksudnya baca dulu soalan dekat bawah ni, lepas tu seret sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Kalau tadi pasal berkenaan dengan makmal komputer, awak pengawas makmal komputer, tapi ini ada berkenaan dengan etika penggunaan laman sesawang ataupun etika penggunaan internet, kan? Alright, awak baca soalan betul-betul dan jawab hati-hati. Okey, ini pun sama. Okey, yang ini pun sama. Ada 3 hingga 4 soalan dan awak selesai stage yang ke-9. Okey, kita pergi kepada stage yang ke-10, dah separuh jalan. Okey, isikan jawapan yang betul dengan menggunakan pautan yang disediakan. Okey, mari dirujuk kepada planet merah kerana mari mempunyai apa di atas permukaannya. Jadi, apa yang awak perlu lakukan ialah awak klik pada pautan ni, awak akan dibawa kepada window yang baru. Okey, dekat dalam Google Chrome ke ataupun dekat dalam Google ke. Okey, jadi dekat Google, contohnya kalau dia pergi buka dekat Google, awak cari ayat ni. Macam mana caranya? Awak type dekat dalam search ni, kan ada search ni, awak type dekat dalam ni. Ataupun senang, tadi kan dah belajar pasal copy kan? Awak dah belajar pasal copy kan? Jadi awak copy ni, paste dekat sini, lepas tu klik butang search. Right? Okey, klik butang pautan untuk memulakan carian. Jadi bila awak dapat jawapan, apa jawapan dia dekat sini, awak terus type dekat dalam kotak putih dan klik butang hantar. Okey, soalan ni pun sama. Macam tu tadi juga, buat pautan dan tulis jawapan. Soalan ni pun sama, klik pada pautan, dia akan bawa ke satu tempat lain. Awak kena cari ayat ni, apa jawapan dia pada tempat kosong dan type jawapan awak dekat sini. Okey, yang ini pun sama. Okey, dalam 4-5 soalan anda dah tamat stage yang ke-10. Kita teruskan kepada stage yang seterusnya. Okey, stage 11. Okey, gerakkan kapal angkasa ke planet ikut tutorial yang berikut dengan teliti. Markah dan masa tidak direkodkan semasa tutorial berjalan. Pentadbiran akan menyusul sebaik saja anda menamatkan tutorial ni. Anda klik gambar tangan tu. Ini dia mula tutorial lah. Dia kata gunakan butang-butang ni. Jadi awak nak gerakkan spaceship ni, nak pergi dekat bumi ni, tapi awak kena pakailah butang-butang ni. Okey, yang ini kalau awak klik butang yang ni, maksudnya awak nak tolehkan dia punya, awak nak tolehkan awak punya spaceship ni ke kiri. Okey, kalau awak pakai butang ni, awak nak tolehkan spaceship awak ke kanan. Right? Tapi kalau awak pakai butang ni, maksudnya awak nak suruh spaceship awak lurus saja. Jadi awak tekanlah ni, kalau yang macam ni, awak kena klik lah 1, 2. Awak klik 2 kali, 3. Jadi dia akan sampai dekat bumi ni. Jadi kat dalam arahan yang digunakan ni, dia akan type 3. So awak pakai 3 langkah tadi. Okey, ini soalan dia kata hidupkan ke semua satelit. Maksudnya awak kena pergi lalu satelit tu baru awak boleh pergi dekat bumi. Okey, gunakan seminimum mungkin pergerakan awak. Jangan gopoh. Seminimum mungkin. Awak rasa awak perlu turn left ke awak perlu turn right. Jadi yang ini turn left, yang ini turn right.
Okey, ni ke kanan, ni ke kiri. Ni ke kiri, ni ke kanan. Jadi bila awak turn left, awak kena lurus. Lepas tu awak kena turn right. Jadi awak kena lurus pergi dekat satelit. Lepas tu awak kena pergi sini, awak nak kena turn left. Lepas tu baru awak boleh lurus. Jadi arahan yang digunakan ni, ini kat sini mestilah seminimum mungkin. Jangan tersilap toleh kanan ataupun toleh kiri. Yang ini pun sama. Yang ini dia tunjuk Okey, tutorial. Yang ni dia kata tutorial dah berakhir. Jadi sekarang ni baru awak masa awak diambil. Okey, jadi awak mulakanlah. Tadi senang. Ni sebenarnya yang dia kira untuk awak. Jadi gunakan arahan yang paling singkat tu. Sebab cikgu kata tadi, arahan yang awak gunakan dekat sini ialah arahan yang paling minimum. Awak kena elakkan meteor ni. Okey, awak kena hidupkan satelit dan awak kena selamatkan kawan. Okey, hidupkan satelit, selamatkan kawan. Lepas tu baru boleh kembali kepada bumi. Jadi awak buat cara yang paling singkat. Yang mana satu? Okey, fikir dulu, awak tengok, awak fikir dulu, jangan gopoh. Selamatkan dulu kawan ke, lepas tu selamatkan kawan yang ni ke, lepas tu on satellite, selamatkan kawan, on satellite, lepas tu baru pergi bumi. Contohnya macam tu. Okey. Baik. Okey, jadi satu saja misi dia. Okey, selamatkan kawan, hidupkan satelit dan balik kepada bumi. Right, lepas tu habis stesen ke-11, kita pergi kepada stesen ke-12. Okey, awak baca ni berkenaan dengan pendaftaran. Okey, bila nak daftar sesuatu dekat laman web, mana yang selamat dan mana yang tak selamat. Jadi awak kena pilihlah. Kalau nama penuh ni selamat ke tak selamat. Kalau awak rasa selamat, awak buat selamat. Nama samaran selamat ke tak selamat. Kalau awak rasa selamat, awak klik je. Awak klik pada button-button ni. Mana satu yang selamat, mana satu yang tak selamat. Okey, awak fikir keselamatan cyber. Okey, kalau awak nampak selalu dekat poster-poster dekat Mama Komputer, dekat Bilik Fraud ada bercerita berkenaan dengan keselamatan cyber. Mana maklumat yang awak boleh share, mana maklumat yang awak tak boleh share. Lepas tu awak klik butang hantar. Right, soalan seterusnya, ada dapat email baru. Lepas tu dia kata sama ada mahu membuka atau memadamnya. Okey, awak kena pasti mana email yang baik, mana email yang tak baik. Contohnya macam ni, winning.com. Tiba-tiba dia kata awak kata dapat 30,000, menang 30,000. Tak masuk pertandingan apa-apa pun tiba-tiba menang 30,000. Jadi apa yang awak perlu buat, sama ada awak kena buka ataupun awak kena padam. Tak payah buka pun tak apa. Lepas tu ada pula macam ni, Danny, saya benci awak. Adakah email ni email yang bermanfaat, email yang ada kegunaan? Okey, jadi yang ni pun sama, yang ni pun sama, yang ni pun sama. Kenal pasti sama ada awak perlu buka atau awak perlu padam. Lepas tu awak klik butang hantar. Okey, habis stesen ke-12, kita pergi kepada stesen ke-13. Dia suruh awak tolak kotak yang bertanda X dan keluar dari bilik ni. Ini pun sama macam tadi, awak ada had dia, awak ada had langkah Okey, jadi awak kat sini, awak nak kena tolak kotak ni. Macam awak main game tu kan, nak kena escape. Ni macam escape room. Okey, jadi awak gunakan butang arah ni. Okey, ke kanan ke kiri ke bawah ataupun ke atas. Okey, tapi awak nak keluar daripada bilik ni, awak nak kena tolak kotak ni. So macam mana? Okey, jadi bila awak baca ni, awak kena tolak kotak ni keluar. Okey, awak kena tolak dua-dua kotak ni masuk ke dalam X ni tadi. Dua-dua ni kena sampai kat dalam ni. Awak kena buat cara dia macam mana. Okey, kalau rasa tak suka, tak best, awak boleh reset balik. Awak boleh klik butang semula. Tapi awak punya langkah ni akan bertambah lah. Right, awak boleh cuba nanti. Okey, yang ni pun sama. Dia suruh awak tolak kotak supaya awak dapat kunci ni untuk buka kotak alat ni. Okey, ni ada 1, 2, 3 kunci untuk buka kotak alat. Okey, awak gunakan ni dia punya button atas, bawah, kiri dan kanan. Kalau rasa
rasa tak boleh nak lalu, reset balik. Right? Kat sini langkah yang ada dekat sini yang dia bagi kat awak, itulah yang akan menentukan awak punya markah. Okey. Dua misi tu tadi menunjukkan habis stage yang ke-13 dan kita pergi pada stage yang 14. Anda sedang mengamal skrini profil media, sosial, pilih mesej sesuai untuk dipaparkan. Klik pada tangan tu, dia akan tunjuk. Ni mesej ni, okey ke tak? Kalau okey, papar. Kalau tak okey, padam. Sama juga macam ni. Ni kucing saya comelkan. Sesuai tak untuk awak paparkan dekat awak punya news feed tu. Awak punya feed, awak punya laman profil awak. Selamat Hari Guru. Elok tak nak letak? Kalau okey, papar. Kalau rasa tak okey, padam. Ini pun sama. Kalau mungkin soalan tu akan berbeza-beza. Tapi awak pilih yang mana yang elok, yang mana yang sesuai. Baru awak papar. Kalau rasa benda tu sensitif dan tak sesuai, awak padam. Habis stage 14, kita pergi kepada stage 15. Anda sedang menggunakan komputer meja. Ni komputer meja awak dekat awak punya unit sistem. Dekat belakang ni ada VGA, ada kabel untuk internet, lepas tu ada USB port, ada mic punya port, audio out dengan line in. Dia suruh apa? Dia suruh kata sedang menggunakan komputer meja dan tiba-tiba port manakah yang perlu diperiksa bagi penyambungan paparan. Maksudnya monitor tu tiba-tiba hitam. Mana satu awak nak kena betulkan? Kod lah tercabut ke tetangga ke? Yang mana satu yang awak nak kena betulkan? Tadi cikgu sebut kan. Ni port monitor, ini port untuk internet, yang ni USB, yang ni untuk mikrofon, yang ini untuk speaker. Dua-dua ni untuk speaker. Yang ni untuk audio out ni untuk speaker kecil, yang ni untuk line ini untuk speaker besar. Itu baru awak letak hantar. Awak tekan hantar. Mana satu yang sesuai untuk paparan. Ni pun sama, isu dia pasal nak pakai audio dia hilang. Kata tengah tonton TV nak pakai phone kepala. Which one? Tadi cikgu dah tunjuk tu hint dia. Ni pun sama, pen drive, pemacu pena maksudnya pen drive nak cocok kat mana. Alright, yang ini memory card. Memory card kat mana slot yang mana paling sesuai nak letak memory card. Macam awak punya telefon tu kan. Mak awak punya telefon tu ada memory card, atau kat mana slot yang paling sesuai untuk masukkan memory card tu. Habis stage yang ke-15, kita pergi pada stage yang ke-16. Jumpa makhluk asing dalam troli. Apa ni? Hantar satu makhluk asing atau peti saja dalam setiap perjalanan. Dia baca soalan ni betul-betul. Dia kata pilih makhluk asing atau peti emas untuk dipindahkan ke kapal angkasa, atau klik untuk menggerakkan troli kosong ke kapal angkasa. Anda dapati bahawa jika dibiarkan bersendirian, makhluk asing besar akan makan makhluk asing kecil. Yang ni akan makan yang ni. Tapi kalau tinggalkan, makhluk asing kecil pula akan makan peti emas. Bagaimanakah anda memindahkan mereka ke kapal angkasa? So which one yang awak yang nak kena hantar dulu? Ni macam teka-teki ni macam ada pernah jumpa dekat dalam internet. Dia masukkan dekat dalam DCS ni untuk dia uji awak punya IQ dan awak punya cara penggunaan ICT. Nak gerakkan ni ke kanan, ke kiri, macam mana? Alright, satu tu saja untuk stage yang ke-16 dan kita pergi kepada stage 17. Lengkapkan jadual. Dapat batu permata ni. Ada pengiraan pula kat sini kan. Macam matematik. Dia kata cari jumlah setiap batu permata dalam jadual di bawah. Jadi awak kena buat pengiraan lah. Ada 4. Kata sebatu onyx tu ada 11,000. Jadi awak tulislah 11,000 dekat sini. Awak tulis awak tulis 11,000 ni dekat sini. 11,000. Tapi dia kata belian 3 kali ganda. Ni belian ni 3 kali ganda. So 3 kali 11,000 ni tadi. So 9% daripada keseluruhan batu permata adalah amber. Jadi nak kena kira. Kan 9% daripada keseluruhan. Maksudnya 9 per 100 darab dengan 100,000 ni adalah jumlah untuk amber. Jadi
apa jumlah opal? Okey. Jadi kena kira 1, 2, 3, 4 ni kena kira. Sampai dapat 100,000. Itu pengiraan. Matematik pula. Baik, satu saja. Lepas tu awak melepasi stage yang ke-17. Baik, pergi pada stage yang ke-18. Anda mendapati sumber air mengalir menerusi pipe ke 4 tangki yang berbeza. Apakah urutan dan huruf bagi pengaliran air untuk sampai ke tangki 1? Ini macam game pula kan, macam game. Kita nak kena buka. Okey. Tangki, gunakan tanda sengkak antara setiap huruf, contoh A, B, C, D, E. Okey, awak nak kena buka pipe ni, yang mana satu nak kena buka supaya air tu boleh masuk dekat tangki 1. Jadi kan ada 4 tangki ni. Sekarang ni awak buka je pipe tu. Kalau buka pipe D ni, okey, kalau buka pipe D ni, air akan masuk ke sini. Awak nak pergi air tu supaya dapat masuk kat tangki 1. Jadi awak nak kena buka pipe mana lagi? Pipe yang ni. Lepas tu awak nak kena buka pipe yang mana lagi? Pipe yang ni. Jadi jawapan awak kena letak kat sini lah. Awak type lah. D, G, B. Macam tu. Contoh yang cikgu bagi. Awak cuba sampai awak dapat air tu masuk ke dalam tangki. Lepas tu baru awak hantar. Okey. Soalan yang ni pun sama. Pilih jalan pintas. Kena tengoklah sebab nak pergi harta karun tu kan. Pilih jalan pintas maksudnya antara 3 ni yang mana satu jalan pintas. Awak mula kat sini kan. Sampai awak punya harta karun ni. Mana satu jalan pintas dia. Tunjuk sikit je macam ni. Itu jalan pintas dia. Jadi X, Y ataupun Z. Kalau awak rasa ini jalan pintas, tapi ni tak boleh pergi. Yang mana satu jalan pintas yang paling tepat. Lepas tu awak klik butang hantar. Habis 2 soalan, habislah stage ke-18, terus pergi kepada stage ke-19 dan habis dah ni. Okey, pilih jenis bintang yang sepadan dengan bilangan gundal dan isikan jawapan ke dalam ruang kekerapan. Dia ada macam istilah matematik kat situ, kekerapan. Okey, pilih jenis bintang yang sepadan dengan bilangan gundal dan isikan jawapan ke dalam ruang kekerapan. Okey, awak tengok gundal ni dulu. Okey, awak belajar dalam matematik. Kalau tak belajar, cikgu tunjukkan. Kalau yang ini maksudnya 5. Okey, yang ini maksudnya 2. Jadi 5 tambah 2 ialah 7. Jadi antara bintang yang ni, yang mana jawapan dia yang ada kekerapan dia 7. Awak pilih kat sini. Mungkin dia akan tulis bintang berwarna oranye ataupun bintang berbucu 4. Awak pilih jawapan kat sini. Awak tengok gundal dulu, tulis jawapan kat sini apa nilai gundal dan pilih jawapan awak dalam drop down ni dan tekan butang hantar. Awak kena tengok dekat gugusan bintang yang ada dekat atas ni. Nampak macam confused. Mana satu 4, mana satu 5, mana satu 3, mana satu 6. 3 tak ada. Okey. Okey, baik. Okey, bila awak klik, habis awak punya stage yang ke-19. Awak dah semakin hampir untuk menamatkan game ni. Okey, pergi kepada stage yang terakhir, stage 20, seret gambar ke ruang betul atau salah. Ni kali ketiga kita jumpa stage yang ni. Okey, tapi kali ni soalan dia berkenaan dengan penggunaan peranti dan juga media sosial. Okey, jadi gambar ni dan soalan ni yang mana satu betul, yang mana satu salah. Adalah salah untuk memberikan nombor telefon saya kepada seseorang yang tidak dikenali melalui media sosial. Jadi awak seret sama ada jawab awak punya pendapat, awak punya pernyataan ni awak rasa betul ataupun awak rasa salah. Okey, drag and drop. Okey, begitu juga dengan soalan yang seterusnya. Okey, dan habis awak punya stage. Semua stage habis. 20/20. Okey, suka untuk cikgu ingatkan kalau awak nak berhenti, okay, sebab mungkin ambil masa yang panjang. Sebab setiap stage tu dia 4 minit. Okey, kalau awak rasa awak nak berhenti, awak tunggu stage tu habis dulu. Kan ada contohnya macam stage yang keberapa tadi ada 5-6 soalan. Awak habiskan dulu 5-6 soalan tu. Bila dia dah tulis tanya dan sudah selesai menjawab, baru awak boleh klik exit. Contohnya lah macam awak dekat stage yang ke-15 tadi. Okey, dah nak break lah, take 5 lah.
Okey, jadi awak dapat je thumbs up tahniah ni 15/20 baru awak klik exit. Okey, jangan klik exit sewaktu awak sedang di dalam stage menjawab soalan. Okey, jadi bila di akhirnya awak telah berjaya mengembalikan matahari dan memberkas penjahat-penjahat 4 orang tu tadi. Okey. Right, lepas tu dia akan bagi tahu awak dapat anugerah apa. Okey, ingat kalau boleh cikgu nak awak dapat Stars of Neo ataupun Grand of Neo. Okey, kalau dapat Morpheus pun tak ada masalah, tapi kalau boleh mesti dapat yang lebih baik daripada Morpheus. Jadi, bila awak dah dapat lencana macam ni, awak boleh muat turun awak punya CJ dengan klik yang button muat turun. Dia akan save dekat dalam komputer. Awak klik save tu. Okey, klik save. Right, kalau nak dapatkan lencana awak boleh klik ni, tapi dia ada banyak maklumat yang awak kena isi. Jadi cikgu benda ni tak wajib. Tapi kalau sijil ni semua orang kena muat turun untuk kegunaan awak untuk PAJSK nanti. Okey. So ini sijil yang awak akan dapat. Okey, sama ada awak basic, novice, intermediate, advance ataupun innovator. Kalau awak dapat Morpheus tadi, awak dapat intermediate je. Right? Kalau awak dapat Stars of Neo macam yang ditunjukkan tadi, Stars of Neo ni awak akan dapat digital advance. Tapi macam mana dapat digital innovator tu cikgu cakap hari tu Grand of Neo. Okey, cikgu harap awak dapatlah menjawab dengan baik. Okay, after complete all stages, download, save and print the certificate. Awak nak print pun boleh, awak simpan dulu pun boleh. Nanti bila cikgu awak nak isi PAJSK, awak beritahu cikgu saya ada sijil DCS. Okay, DCS adalah penglibatan di peringkat daerah. Tanya awak dapat sijil. Okay, pastikan awak selesaikan 2020 stage dan jawab semua soalan dengan baik. Okey, cikgu doakan awak selamat berjaya dan selamat mencuba. Good luck. Itu saja daripada Cikgu Nina. Signing out. Assalamualaikum. Bye.